Subhanallah, kebencian permusuhan sesama Islam ini memang telah disebut sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Cuma yang tinggal adalah bagaimana. Tuan-puan yang saya kasih, yang saya hormati, Nabi sayang kita. Nabi tahu umatnya berpecah. Semua ini Nabi dah sebut sebelum Nabi wafat. Apa yang akan berlaku akhir zaman? Kan? Umatku akan berpecah kepada 72 golongan. Manakala Yahudi, ini hadis Nabi al-Sahih ya, Nabi sebut apa? Yahudi akan berpecah kepada 73 golongan. Dan umatku akan berpecah kepada 72 golongan. Hanya satu saja yang benar. Hanya satu saja yang benar. Perpecahan yang berlaku pada hari ini memang adalah suatu yang telah diberikan amaran oleh Nabi. Perpecahan yang berlaku, subhanallah, kebencian permusuhan sesama Islam ini memang telah disebut sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Cuma yang tinggal adalah bagaimana kita nak menghadapi dan menguruskan perpecahan. Kita berada di tempat mana? Kita berada bersama dengan siapa? Kan? Kita berada di kelompok mana? Dan bagaimana akhlak kita? Akhlak kita sedang teruji. Kan? Ada orang provoke kita. Ada orang kata bla bla bla. Ada orang maki kita. Sekarang ni teruji akhlak kita. Nak kekal baik, nak kekal jaga adab dan akhlak. Sebab ada orang membenarkan. Dia maki Hamun tu sebab dah geram sangat tu. Sebenarnya dia baik. Okey, dia gini. Tak kiralah daripada mana pihak pun. Tidak ada sebab secara terbuka di khalayak ramai untuk memaki Hamun dan sebagainya atas sebab apa pun tuan-puan sekalian. Lagi-lagi kalau kita memaki sesama Islam di hadapan bukan Islam, jatuh maruah kita sebagai yang melakukan dan jatuh maruah umat Islam. Jadi umum tuan-puan sekalian, semua pihak ada lakukan perkara yang sama. Semua pihak. Dan kita sangat sedih dan kita tidak pernah mengiyakan dan membenarkan walaupun pihak kita Ustazah ni duk tegur orang lain je. Bila tim sendiri, bila belah yang dia suka, dia tak tegur. Teguran adalah untuk semua, tetapi atas siapa yang terasa. Jadi bila terasa tu, teruslah tuduhan dibuat melulu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pekerjaan keji tidak pernah disukai oleh Nabi. Satu ketika ada seorang Yahudi datang jumpa Nabi depan-depan. Masa tu Nabi dengan Aisyah. Lalu orang Yahudi tu cakap apa? Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Apa maksudnya? Kecelakaan bagi kamu wahai bapa Qasim. Lalu Nabi menjawab, wa alaika, ke atas kamu juga. Lalu Sayyidatina Aisyah duduk sebelah Nabi ni. Saya Aisyah duduk sebelah Nabi, geram. Panah telinga dengar orang Yahudi ni kutuk suami tercinta ni. Lalu Aisyah ni, kan beza umur Nabi dengan Aisyah kan jauh. Kan? Beza umur tu lebih kurang dalam 45 tahun. Beza dia lebih kurang 45 tahun. Jauh kan beza. Kematangan pun berbeza. Aisyah masih remaja. Sayyidah Aisyah dengar geram. Rasulullah meninggal saat umur Aisyah 19 tahun. Sweet 19, umur 19 tahun Rasul meninggal. Masya Allah. Rumah tangga Aisyah dengan Rasulullah 10 tahun. Umur 53 tahun nikah, umur 63 Rasul wafat. Jadi Sayyidah Aisyah rasa geram. Sayyidah Aisyah pun balas balik kepada orang bukan Islam tu. Bal wa alaikumusam wazam. Bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Maksud Sayyidah Aisyah ni geram dengan orang Yahudi yang kutuk Nabi kecelakaan ni sebab mencelakakan Nabi. Jadi Aisyah pun balas, ke atas kamu kecelakaan dan ke atas kamu kehinaan. Lalu bila Nabi dengar isteri tercinta ni yang disayangi Nabi ni balas perkataan keji orang yang mengeji Nabi dengan perkataan keji, Rasulullah pun tegur, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka perkataan keji. Aisyah tengah marah ni kan. Jadi Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dicakap tu? Orang perempuan menjawab. Isteri Nabi pun ada kalanya menjawab Nabi. Ini disebut dalam banyak kisah. Dan Rasulullah sangat suami yang gentleman. Bukannya terus derhaka, jawab derhaka.
bantah dahaka. Sebenarnya kalau kita baca kisah-kisah si Nabi pun macam wanita lain. Ada yang bantah keputusan Nabi, ada yang bantah perintah Nabi, bukan perintah-perintah wajib dalam urusan rumah tangga macam tu lah. Ada yang suka menjawab, bukanlah suka tapi ada situasi menjawab. Jadi Rasul kata, wahai Aisyah, Allah tidak suka perkataan keji. Lalu Aisyah ni menjawab, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dicakap? Kemudian apa jawapan Rasulullah? Bijak sekali. Rasulullah pun tanya balik. Ingat Aisyah je pandai jawab, Rasulullah pun jawab balik. Kamu tak dengar ke apa yang saya jawab? Apa jawapan Nabi? Wa alaika, ke atas kamu je. Nabi hanya sebut ke atas kamu je. Nabi tak ulang balik perkataan keji yang disebut oleh orang Yahudi tersebut. Nabi tak ulang. Nabi sebut wa alaika, ke atas kamu je. Tu je. Tapi si Aisyah kan ialah jiwa panas, geram, nak bela suami ni, ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Saya teringat satu hadis Nabi, larangan Nabi terhadap mencela. Nabi kata, barang siapa yang memulakan cela-mencela ni, keji-mengkeji, melaknat ni sesama sendiri ni, lalu dibalas. Kan kalau kecam kan, ada orang kena kecam, lepas tu tuan kena kecam balas. Nabi sebut apa? Dosa melaknat ataupun keji-mengkeji di atas orang yang memulakan, selagi mana orang yang membalas ini tidak melampaui batas. Hadis Nabi sebut apa pasal orang yang suka mencela-cela ni? Siapa yang memulakan pencelaan, dia pergi dekat FB orang, faham ya? Dia pergi dekat wall mana-manalah, dia maki orang ni, posting ni dia tak suka, dia pun datang maki. Lepas tu tuan tanah ni, pemilik akaun ni kan, pemilik muka buku ni pun balas. Yang ni cela macam ni, balas. Lepas tu yang ni balas lagi, cela lagi, yang ni pun balas lagi. Faham ya? Yang ni datang, balas. Nabi kata, dosa adalah pada yang memulakan celaan. Dosa tu siapa yang mula? Yang menanggung adalah siapa yang mulakan celaan, selagi mana yang membalas ini tidak melampaui batas. Faham ya? Macam tu. Jadi ingatlah, sekarang dalam tempoh suasana yang panas. Jadi sikap kita berlapang dada atau tidak dengan perbezaan sangat teruji. Kan kita punya slogan, berlapang dada, raikan perbezaan. Rupanya bila datang ujian pilihan raya, tak ramai yang boleh buktikan boleh berlapang dada. Sudah tentu semua orang berbeza, tak semua orang boleh sama dengan kita, dan itulah kebiasaan dan fahaman dia. Itulah keluarga dia. Dia dibesarkan dalam suasana begitu. Sudah tentu kefahaman dia berbeza. Kan? Subhanallah. Kan ada orang kata sempit lah pemikiran ustazah ni kan. Dah saya dibesarkan dalam suasana begini, bagi anda sempit kan. Boleh jadi saya pula bersangka anda sempit, tapi saya tak boleh kata anda sempit sebab anda tak hidup dalam suasana saya tak hidup dalam suasana anda. Ilmu kita terhad sangat, pengalaman kita pun terhad. Tapi janganlah kita semudahnya untuk memulakan satu provokasi dan satu penghinaan. Macam itulah. Baik, ini adalah hadis Nabi SAW yang merupakan hadis riwayat Ahmad. Seterusnya adalah hadis sahih. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Okey, yang bermaksud daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang saling mencela. Dua orang saling mencela ni, yang ni cakap ni, gaduh ni, maka dosanya atas orang yang memulainya terlebih dahulu selama yang dizalimi tidak membalasnya. Faham ya? Jadi orang yang saling mencela ni, yang ni kecam, yang ni balas, tapi yang balas ni dia tidak melampaui batas. Maksudnya selagi mana yang balas ni balas baik juga, tapi ni cela lagi, ini balas juga, respon tak cela lah. Jangan sampai melampaui batas. Jangan pula balas cela dengan cela. Sebab tu Nabi tegur Sayyidah Aisyah tu. Yahudi cela Nabi, dia balas balik dengan cela, Nabi tegur. Aisyah, jangan. Allah tak suka perkataan keji. Walaupun untuk membalas celaan orang, jangan balas dengan celaan. Dan jika celaan tu begitu begini panjang cerita tu, tapi tetap bukan dibalas dengan celaan, maka dosa di atas pencela yang memulakan. Masya Allah. Dulu kalau gaduh depan kan, pendapat tak sefahaman depan je.
Tapi sekarang gaduhnya di FB. Kita tak tahulah kan, walaupun FB kita, walaupun page kita, tapi pembaca tu kita tak boleh nak limitkan. Jadi bersedialah untuk menerima celaan apabila kita berani memberikan pendapat kita. Sebab itu ramai orang tak berani nak tulis, nak cakap kan. Tetapi kebenaran, kebaikan perlu disebarkan.